dua ekstrim untuk rakyat. Dengan izin, this is about finding the right balance between fulfilling two different needs of the members. Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini, dan kedua, menjamin kesejahteraan persaraan masa depan. Ramai yang mahukan pengeluaran berjumlah besar secara one-off. Saya telah mendengar suara ahli-ahli yang berhormat, terutamanya YB Pekan dan Bagan Datuk, yang memperjuangkan agar keperluan hari ini didahulukan. Saya juga dengar suara-suara rakyat di media sosial yang menyatakan kesusahan hidup mereka dan ingin mengeluarkan wang KWSP, bahawa ramai yang gusar dividen dan pertubuhan dana KWSP mereka akan terjejas disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran oleh ahli-ahli lain. Namun, pada bulan Mac tahun ini, disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, kerajaan inilah yang pertama sekali membenarkan pengeluaran dari akaun 2 KWSP. Melalui program Air Lestari, ramai 4.7 juta rakyat dibenar mengeluarkan simpanan akaun 2 hingga RM6,000. Suatu itu mungkin ahli yang berhormat sudah lupa, tetapi kerajaan dikritik keras kerana mengadakan inisiatif ini. Saya nyatakan perkara ini untuk menegaskan bahawa kerajaan responsif dan akan bertindak jika langkah itu wajar demi kebaikan rakyat tanpa mengabaikan tanggungjawab lain. Pada 6 November, program Air Sinar diperkenalkan, di mana KWSP telah membenarkan 600,000 ahli mengeluarkan sehingga RM6,000 dari akaun 1. Ini kemudiannya ditambah baik apabila KWSP mengumumkan skop kelayakan diperluas kepada 2 juta ahli yang aktif. Kini boleh mengeluarkan sehingga RM9,000 atau RM60,000 dari akaun 1, bergantung kepada terma kelayakan. Namun, kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan pendapat dari ahli-ahli yang berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu ketat. Contohnya, ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi masih mempunyai simpanan namun tidak layak untuk membuat pengeluaran dari akaun 1. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, allowance atau overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka menampung pembelajaran diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program Air Sinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun 1. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, Air Sinar kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih Menteri. Tambahan pula, setiap ahli dibenarkan. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Datuk Yang di-Pertua, mendokong semangat kerajaan prihatin rakyat, kita sentiasa meneliti rapat perbahasan dalam Dewan ini, di mana ahli yang berhormat semua merupakan denyut nadi suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pengumuman dan berita baik yang sekaligus menjawab beberapa soalan yang telah berbangkit ketika sesi perbahasan. Pertama, adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas barisan hadapan. Menteri, Datuk Yang di-Pertua, maaf saya, walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbang, sedikit kan penting. Terima kasih bagi pihak kita semua. Terima kasih kerana mendengar denyut nada dan nadi rakyat. KWSP ini ada RM870 bilion wang caruman
daripada segala inisiatif yang dibuat, daripada 870 bilion ringgit itu, berapakah agaknya nilai yang terlibat? Terima kasih. Sebenarnya yang terlibat ialah lebih kurang 70 bilion ringgit. Ini pertama adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas Barisan Hadapan. Ya, berhormat, sebelum pergi ke tajuk lain, mohon penjelasan KWSP. Dalam perbahasan saya tanyakan tentang the balance, ya, memastikan penggunaan dan pengeluaran dapat juga diganding dengan simpanan dan yang harus digunakan oleh rakyat di masa depan. Tapi yang berhormat tidak menjelaskan apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kerajaan memandangkan majoriti pencarum dalam KWSP ini simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu. Jadi bagi mereka contohnya, ya, yang mempunyai gaji dan simpanan tinggi tak bermasalah. Jadi saya masih lagi mahukan kerana pendirian saya dalam perbahasan KWSP ini, sabar lepas ni boleh undi. KWSP ini merupakan, ya, simpanan yang harus digunakan sebagai the last resort. Jadi saya pohon kerana ini pendirian saya, apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kerajaan untuk menjaga bukan sahaja pekerja yang ada simpanan tinggi, tapi yang simpanan begitu kecil digandingkan juga dengan pelebaran social security net. Itu safety net. Ya, saya pohon pandangan. Terima kasih, ya, yang berhormat. Okey, terima kasih Yang Berhormat Permatang PAUH. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pontian tadi, jumlah asset under management dengan izin KWSP lebih kurang 900 bilion ringgit. Masa ini sebenarnya 960 bilion ringgit. Di sini kita ada buat peruntukan dan buat senario sensitivity analysis, di mana seperti yang saya sebut tadi, kita telah mempertimbangkan dengan secara terperinci sama ada kita boleh membenarkan rakyat Malaysia yang terkesan ini mengeluarkan wang daripada akaun satu. Daripada analisis kita, baru pagi ini saya dapat siapkan analisis itu selepas 1 minggu berbincang dengan KWSP. Ini tidak akan menjejaskan dividen atau return kepada KWSP, dan tetapi dapat menolong ramai. Kerana totalnya ialah lebih kurang 70 bilion ringgit seperti yang saya sebut tadi. Ya, saya nak cakap sedikit pasal tambahan bantuan khas kewangan petugas Barisan Hadapan. Datuk Yang Di-Pertua, walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbangkan, petugas Barisan Hadapan kita tetap kental memberikan perkhidmatan dengan penuh jitu demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Melalui ucapan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas one-off kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan sebanyak RM500. Sepanjang perbahasan saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Rajang, Ibu Parat, Lembah Pantai Sendiri dan Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk Barisan Hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan penjelasan sikit, Mohd. Justru ingin saya umumkan sekejap, dengan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan bantuan khas secara one off kepada semua petugas Barisan Hadapan yang lain sebanyak RM300. Ya, saya nak tanya Mohd, adakah frontliner ini juga termasuk polis, rela dan sebagainya? Ya. Okey, saya nak ulang sekali lagi. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Ulu Rajang, Ipoh Barat, Lembah Pantai, Jelutong yang mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas ini untuk Barisan Hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen. Ini termasuk pegawai polis dan sebagainya. Jadi saya ingin umumkan pada hari itu Belanjawan kita hanya memberi RM500 bantuan one off kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi kita telah memperluaskan lagi dan memberi bantuan ini kepada semua petugas Barisan Hadapan RM300. Menteri Lembah Pantai. Kedua, kerajaan telah mencadangkan program e-Belia sebanyak RM50 Menteri secara one off. Menteri Lembah Pantai. Soalan. Penjelasan berkaitan dengan frontliners tadi. Maaf, terima kasih ya. Terima kasih Datuk Yang-Tua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dua soalan. Pertama, bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan supaya tidak
Polis, rela, tentera, pegawai immigration, NADMA, ini semua basically dengan izin semua yang diperlakukan oleh NADMA akan dapat. Mengenai proses tu saya harap kita dah belajar daripada yang masa lepas lah. Kita akan memastikan prosesnya lebih baik pada masa ini. Saya nak cakap sikit pasal program Belia. Ini banyak disentuh oleh yang berhormat juga. Ini semasa saya mengecap pasal belanjawan sebanyak RM50 secara one off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi juga berpandangan agar keperluan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi diteliti oleh Kementerian Kewangan. Oleh itu, kita mengambil kira permintaan dari ahli parlimen seperti yang berhormat Pontian, Pasir Mas, Arau dan MUA juga untuk membantu mahasiswa di Pengurusan Bencana Negara NADMA pada 26 Oktober lalu telah menyalurkan pertukaran berjumlah RM50 juta kepada negeri Sabah khususnya untuk memerangi pandemik COVID-19. Selain itu, peruntukan RM44 juta juga telah digunakan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung gelobak wabak COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, sebagai langkah susulan memerangi COVID-19 di negeri Sabah, sukacita diumumkan bahawa Kementerian Kewangan akan menyalurkan dana tambahan berjumlah RM50 juta lagi untuk negeri Sabah pada bulan Disember. Terima kasih, terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan syabas kerana memberikan peruntukan tambahan kepada Sabah. Namun saya rasa peruntukan tambahan juga perlu diberikan kepada semua kerajaan negeri di Malaysia ini. Dan saya telah sarankan, sebenarnya saya telah sarankan agar setiap kerajaan negeri diberikan satu dana khas pengurusan COVID sebanyak 100 juta setiap negeri. Sebab kita bukan saja mengendalikan isu kesihatan, tapi juga kerajaan negeri perlu mengendalikan ekonomi pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Sokong bajet ke tu? Terima kasih Berhormat Menteri Kewangan. Kalau ada tambah lagi. Okey, tajam ni lah. Datuk Di-Pertua, pada masa ini Kerajaan Persekutuan telah menyediakan pelbagai dana dan bantuan bagi menangani krisis COVID-19 di seluruh negara melalui penyaluran kepada agensi-agensi Kerajaan Persekutuan serta pihak berkuasa tempatan, PBT. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM235 juta kepada semua kerajaan negeri bagi tujuan bantuan perbelanjaan berkaitan COVID-19 termasuk penyelenggaraan infrastruktur yang perlu. Peruntukan ini telah disalurkan kepada kerajaan negeri melalui kumpulan wang COVID-19. Selain itu, sejumlah RM427 juta tambahan peruntukan juga telah disediakan kepada agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA. Kerajaan berpandangan peruntukan berkaitan perbelanjaan COVID-19 ini perlu dipusatkan di bawah NADMA bagi memastikan bantuan yang diberikan adalah secara menyeluruh dan jentera kerajaan persekutuan dan negeri dapat bergerak dengan lebih cekap dan berkesan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan yang mendesak, kerajaan komited untuk menyediakan peruntukan tambahan yang diperlukan seperti yang telah kita umumkan untuk Sabah. Keempat, ini semasa pembentangan belanjawan 2021 pada 6 November lepas, saya telah mengumumkan inisiatif pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara. Namun begitu, setelah mengambil kira cadangan oleh Persatuan Bekas Polis Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan bersetuju bagi meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off tersebut kepada kategori pesara dan bekas polis. Ini implikasi penerima tambahan adalah dianggarkan seramai 40,000 orang lagi. Ini menjadikan jumlah penerima pemberian one-off seramai 80,000 orang dengan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM40 juta. Menteri, saya jempol. Okey. Saya nak bertanya kepada Menteri, bantuan one-off ni termasuk tak pada mereka yang terkesan akibat banjir baru-baru ini, kebanyakan petani tidak lagi dapat membuat projek tanaman kerana rosak teruk. Adakah mereka ini juga termasuk dalam bantuan one-off? Terima kasih Ahli Yang Berhormat, jempol.
Sektor pertanian ini memang merupakan penyumbang asas kepada pembentukan ekonomi Malaysia dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat kepada rakyat. Sektor yang menjadikan perbelanjaan subsidi, bantuan dan insentif bagi tahun 2020 adalah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, iaitu 36.5 bilion ringgit. Bagi tahun 2021 pula, hanya 19 bilion ringgit diperuntukkan di bawah perbelanjaan mengurus. Kerajaan perlu mengimbangi belanjawan antara keperluan dan kemampuan untuk menampung keperluan OE disebabkan oleh pengurangan hasil kerajaan akibat penularan wabak COVID-19. Yang berhormat berkaitan, Siti Wangsa, hormat sikit. Saya setuju dengan apa yang Bapak Menteri jawab, cuma saya nak tahu kat mana yang dikurangkan tu. Okey, nanti saya... Ya, Mbak. Membantu Menteri Kanan Keselamatan dalam mengendalikan SOP supaya rakyat tak keluar rumah untuk hantar makanan. Masa yang Bapak Menteri buat bajet, pejabat yang Bapak Menteri pun budak-budak ni lah yang hantar makanan selalu. Dia kata, Datuk, tolong bagi tahulah pada Menteri kami siang malam hantar makanan kat pejabat beliau. Kalau boleh bagilah one off. Itu saya bahaskan baru ni, saya masukkan. Adakah perkara tersebut dipertimbangkan yang Bapak Menteri? Silakan. Minta tambah sedikit, setengah minit. Muhammad Menteri, rasa saya hari ini pengumuman amat luar biasa. Bukan saya Muhammad Menteri menggulung, bahkan menambah, bukan mengurang. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Yang Muhammad Siti Wangsa, saya boleh menjawab sekarang. Sebenarnya dari segi unjuran ini masih kekal, defisit ke 5.4% kerana kita masih lagi mengekalkan unjuran KDNK kita dalam lingkungan 6.5 hingga 7.5%. Yang Muhammad Baling, saya ingin bercakap sedikit. Ada satu lagi sebenarnya request lah dengan izin Yang Muhammad Baling dan juga Yang Berhormat lain yang telah dibangkitkan di dalam Dewan ini. Ini mengenai nasib pekebun kecil getah yang terjejas daripada naik turun harga komoditi getah dan juga bencana alam. Seperti yang dipohon oleh ramai yang berhormat di sini, saya ingin mengesahkan bahawa bantuan musim tengkujuh akan diteruskan. Bayaran sebanyak RM300 sebulan akan dibayar pada bulan Disember 2020, Januari 2021, Disember 2021 kepada pekebun kecil yang layak di bawah pihak berkuasa atau kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA dan juga Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Terima kasih, Gol 60. Ini 300,000 ya pemilik kebun getah dan penuri getah dan kerajaan komited untuk meneruskannya pada tahun 2021. Kerajaan juga maklum bahawa kadar elawan perumahan ini disebut oleh YB Penampang, tak silap saya, bagi negeri Sabah adalah yang tertinggi, dan pejabat awam yang berkhidmat di Sabah mendapat elawan yang lebih tinggi daripada pejabat yang berkhidmat di Sarawak atau Semenanjung. Kali terakhir kadar tersebut disemak adalah pada 30 April 2002. Kementerian Kewangan bersetuju untuk mengkaji semula dan menyelaraskan kadar tersebut. Ini permohonan daripada Yang Berhormat daripada Sabah. Kerajaan juga ingin menggalakkan pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang menikmati penangguhan atau moratorium balik bayaran atas pinjaman selama 6 bulan untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk mengurangkan bebanan sewa premis perniagaan yang ditanggung oleh PKS yang menyewa. Dalam Dewan ini ramai yang berhormat raise this issue lah, dengan izin. Ini melalui pakej rancangan perdana. Sebelum ini ada pemilik premis perniagaan, pemberi sewa atau landlord diberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terutamanya dari PKS akan diberikan potongan cukai khas, tetapi ini telah berakhir pada September 2020. Potongan ini tertaluk kepada syarat pengurangan sewa. Jadi kalau syarikat-syarikat ini mengurangkan sewanya sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut, saya nak umumkan bahawa potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis ini kepada PKS ini kita lanjutkan lagi 6 bulan sehingga Mac 2021. Saya berharap pengumuman dan komitmen tambahan ini terus mengukuhkan belanjawan 2021 sebagai belanjawan untuk rakyat. Yang berhormat sekalian, ini semua bukan cadangan saya. Ini semua cadangan-cadangan yang berhormat di dalam Dewan ini. Ini semua suara rakyat yang kami dengar melalui pelbagai saluran. Kami mungkin tidak sempurna tetapi kami mendengar. Dalam 8 bulan ini sahaja sudah 4 pakej prihatin diumumkan dengan mendengar suara rakyat dan ahli yang berhormat sekalian. Dan untuk bulan-bulan yang mendatang kami akan terus mendengar. Kami akan terus memperhalusi bantuan kerajaan mengikut keadaan COVID dan ekonomi semasa. InsyaAllah.
Datuk Yang di-Pertua, walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan, saya pohon agar kita melihat belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat dua perkara lain yang telah saya sebut di awal pengulungan ini, iaitu bantuan langsung dan juga pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini tergantung dalam belanjawan. Berkenaan perkara kedua iaitu bantuan langsung, Yang Berhormat yang bertanya soalan berkaitan termasuk Yang Berhormat Serian, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi berkenaan bantuan prihatin rakyat. Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Sipitang yang bertanya mengenai bantuan untuk golongan M40. Yang Berhormat Permatang Pauh yang bertanya tentang kaedah pemberian bantuan. Yang Berhormat Lanang mengenai bantuan kepada golongan ibu tunggal, dan Yang Berhormat Kanga mengenai pengurangan subsidi yang telah saya jawab tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan objektif kerajaan melalui pendekatan ini. Pertamanya, ia adalah bagi memastikan lebih ramai yang mendapat bantuan kewangan terus. Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini adalah the most vulnerable segments of our society, dengan izin. Ini merupakan objektif penting melalui pemberian bantuan langsung. Dalam 8 bulan sahaja, kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji dengan menyalurkan lebih 21 bilion ringgit kepada lebih 10 juta penerima individu dan isi rumah setakat ini melalui BSH dan BPN. Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja, ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi 3,400. Ini belum mengambil kira bantuan-bantuan lain. Menjawab persoalan YB Arau dan YB Sipitang, buat pertama kalinya juga, bantuan kewangan langsung BPN dipanjangkan kepada golongan M40. Mereka telah menerima kedua-dua BPN 1.0 dan BPN 2.0 ini. Sebelum lagi ditambah dengan bantuan-bantuan lain yang termasuk bagi pelepasan cukai untuk meningkatkan pendapatan oleh guna mereka. Datuk Yang di-Pertua, saya seterusnya kalau ada masa lagi untuk saya. Kami izinkan boleh saya menggulung. Teruskan. Speaker dah bagi tambah lagi. Kebijaksanaan pepatah lama menyatakan tiada buluh yang tidak berbuku. Maka sama juga tiada belanjawan yang 100% sempurna. Tetapi yakinlah, belanjawan ini adalah natijah terbaik kerajaan setelah mempertimbangkan lebih 6,600 cadangan yang lahir, lebih 40 sesi libat urus merentasi setiap negeri dari utara ke selatan, barat ke timur, dengan lebih 100 pihak berkepentingan dari seluruh negara, mewakili segenap lapisan rakyat dan sektor ekonomi utama. Lebih 6,600 cadangan telah kerajaan pertimbangkan, termasuk juga cadangan-cadangan yang dibuat pihak pembangkang. Belanjawan ini mengandungi lebih 44 langkah strategik, lebih 186 inisiatif utama untuk kebajikan rakyat dan membina daya tahan ekonomi supaya kita dapat mengatasi musibah besar yang melanda negara ini. Apakah munasabah kerana perbezaan beberapa perkara, maka lebih 186 langkah dan bantuan besar demi rakyat dan negara ditolak mentah-mentah? Apakah ini adil? Apakah ini wajar? Apakah ini memberi harapan kepada rakyat yang meruntunkan bantuan? Jangan kita masih leka membilang-bilang bintang di langit, tapi buta pada kilauan intan segenggam yang ada di tangan. Permata yang sedia untuk dihadiahkan kepada rakyat tercinta. Sebagai seorang Muslim, saya bersandarkan kepada kitab suci Al-Quran. Dengan surah Al-Qasas ayat 84, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman membawa maksud, sesiapa yang datang membawa amal baik, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Maka berbuatlah kita kebaikan. Di dalam Dewan Rakyat ini, walaupun kita datang dari pelbagai latar belakang dan kepercayaan umum, saya yakin kita semua dibesarkan atas nilai yang sama, iaitu kita percaya pada berbuat kebaikan dan bukannya membawa kerosakan di muka bumi ini. Menteri, Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat semua, Menteri mohon pencerahan. Yang dulu. Ya. Saya mendengar dengan tekun pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, dan nampak gayanya ada tambahan kepada jumlah belanjawan 2021 ini. Adakah ini bermaksud jumlah akan dipindah, ataupun adakah ianya juga bermaksud tambahan di satu tempat itu bermakna ada pengurangan di tempat-tempat lain?
Kalau ada pengurangan, di mana yang akan dikurangkan? Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Saya baru saja nak Menteri cakap mengenai pengurangan. Subang boleh. Semuanya penambahan. Tapi dari segi pengurangan, saya ada buat satu usul untuk mengurangkan peruntukan yang diberi kepada jasa. Ya, ini usul dalam peringkat jawatan kuasa kita akan mengumumkan. Menteri, Subang. Subang, sini. Terima kasih. Boleh ya? Terima kasih Menteri. Saya memang terasalah bahawa Menteri cuba sedaya upaya untuk tolong orang-orang yang miskin. Tapi tentang isu KWSP ni, saya nak nasihat sedikit pada semua ahli-ahli di Dewan ini. Apa yang dicadangkan oleh Menteri untuk memberi pengeluaran 70 bilion daripada KWSP. Inflow KWSP setiap tahun tidak lebih 20 bilion setahun. Maknanya kita kena cari dana, KWSP kena cari dana 50 bilion untuk tahun depan. Dari mana ni? Nak jual saham-saham di Bursa Malaysia. Menteri, kita kena faham, kalau esok announcement ini hit the headline, saya rasa kita ada masalah besar. Lagipun apabila kita ada defisit, kita nak beli 85 bilion defisit, kena keluarkan bond. KWSP beli bond. Dia nak beli bond, dia kena jual saham lagi. Saya cadanglah Menteri fikir baik-baik, jangan kita super populis. Bintang semua ada bintang, boleh lihat. Tapi kita ada tanggungjawab kita kepada ekonomi kita. Bukan saja stock exchange, tanggungjawab kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Menteri. Terima kasih kerana nasihat yang diberikan kepada saya. Menteri. Saya ingin membetulkan sedikit fakta. Saya betulkan fakta. Tolong bagi peluang kepada Menteri untuk menjawab. Ya, masa berbahas dah tamat sebenarnya. Kita semua dah kritik dah bajet tu. Sekarang biar Menteri menjawab. Ya. Yang Berhormat Subang, sebenarnya saya telah meneliti cadangan ini. Saya baru beritahu hari ini saja, telah satu minggu kita, lebih dari seminggu sebenarnya kita membuat analisis secara terperinci. Sebenarnya duit kemasukannya bukan 20 atau 30 bilion atau 40 bilion setahun, ialah 80 bilion ringgit setahun. Memang betul. Withdrawal pun 40-50 bilion. Kena faham. Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat kena bagi peluang kepada Menteri untuk menjawab. Sebelah sini cakap, sebelah sini jawab. Ya. Silakan. Terima kasih Betul. Speaker, saya minta bila orang mencela, speaker pun kawal lah belah sana. Jangan kita diganggu tanpa speaker mengawal belah sana. Bila yang saya tak kawal? Banyak kali tadi. Ya, bila Pematampau bercakap, saya benarkan semua kamu mencelah. Ya, tak ada betul. satu yang tapi saya bila bantah. diganggu, kami sebagai belah sini juga ada hak. Yang Berhormat Menteri, tadi ada satu cadangan yang dibuat oleh pihak kami untuk naikkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 setiap bulan. Seperti mana yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat RM30 hari bulan Ogos disanakan. Adakah ini boleh dilaksanakan? Dan juga memandangkan bahawa peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan telah naik sebanyak 38%. Tapi kita nampak ada pelbagai sektor dikurangkan. Contohnya Sabah dikurangkan RM100 juta. Sungguhpun perbelanjaan pembangunan naik 38% secara keseluruhannya. Mengapa peruntukan pembangunan untuk Sabah dikurangkan sebanyak RM100 juta? Sekian, terima kasih. Wabil Kontri, Tuan Speaker, bantuan 50 juta ditambahlah. Terima kasih. Menteri, saya minta sekali lagi. Saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Tadi saya tak ingat lah. Biar saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Yang Berhormat Bagan, dalam Belanjawan 2021, kerajaan masih mengekalkan banyak peruntukan-peruntukan. Negeri Sabah pun kita baru meningkatkan dan peruntukannya bukan sahaja di dalam belanjawan tetapi juga di dalam kumpulan wang amanah COVID-19. Mungkin dikeliru kerana setengah peruntukan itu dalam kumpulan wang amanah COVID-19. Tapi biar saya buat jawapan dengan lebih terperinci mengenai nombor-nombor yang diulas tadi.
kita seperti mana yang Berhormat Bagan tahu, matlamat utama belanjawan ini juga ialah memastikan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu kita telah menekankan penambahbaikan bantuan kepada kumpulan rentan dan mudah terjejas seperti yang diminta oleh ramai yang berhormat di sini. Antara bantuan utamanya yang ditambah baik yang saya sebut tadi adalah bantuan kebajikan dan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit kepada 2.2 bilion ringgit bagi tahun 2021, serta bantuan prihatin rakyat dengan peruntukan 6.5 bilion ringgit berbanding dengan peruntukan 2020 untuk BSH yang hanya lebih kurang 5 bilion ringgit. Bantuan kebajikan sememangnya ditumpukan kepada golongan miskin. Ya, pada masa tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap kecuali B jika hendak meminta penjelasan. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk menyelesaikan urusannya atau jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Yang mengacau baling tadi. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam kerana tapi saya banyak diganggu oleh speaker. Terima kasih. Saya banyak diganggu oleh Yang Berhormat. Udahlah speaker diamlah. Menteri tolong jawab. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya maklum komen-komen yang diberikan. Mungkin ini last sekali lah Yang Berhormat muar ni. Subang. Terima kasih. Terima kasih Abang Menteri. Menteri Subang. Sekejap lah. Kerana dia tak libatkan pembangkang. He never involved in the discussion. Menteri nak bagi pencerahan lagi ke atau nak menggulung? Habiskan pengulungan. Dato' yang betul saya akan menggulung lah kalau macam ni. Masa dah habis. Muar satu saja daripada muar. Subang. Okay. Sebab kita belum habis lagi isu tentang KWSP tadi. Okey, terima kasih. Ini menunggu, resah menanti bilakah belanjawan ini akan diturunkan kepada mereka. Maka pada petang ini saya mohon kepada ahli-ahli Dewan, jadikanlah perkhabaran dari Parlimen petang ini satu perkhabaran yang penuh dengan kebaikan dan berita yang menggembirakan buat semua lapisan rakyat seluruh negara. Pada petang ini, jadikanlah Dewan ini sebagai saksi bahawa kita semua dapat berdamai walaupun seketika, berjabat tangan demi melindungi masa depan rakyat dan negara. Jadikanlah Dewan Mulia ini bergema-gema dengan suara kita, sehati senada memberi sokongan padu menjadikan satu kebenaran, satu realiti. Jadikanlah Dewan ini tanda perjuangan kita bersama untuk membina semula ekonomi negara. Jangan kita sekali-kali payah ceramah politik lah. Payah ceramah lah, diamlah. Lalu berlintang patah dan kita payah ceramah politik lah. Selagi ekonomi belum pulih seperti sedia kala. Kamu tak ada mandat rakyat. Kamu saya kata aja. Tak payah ceramah. Malu sikitlah. Rasa kita menteri tengah menggulung, berilah peluang kepada dia menggulung. Sepang. Dia memang tiada peraturan punya larasan. Selalu buat gitu. Menteri. Halau Sepang tu. Dengan ini saya dengan rendah hati dan penuh sawadong. Selasa Menteri Kewangan Malaysia menyuruh ahli-ahli yang berhormat semua untuk sebelah suara meluluskan belanjawan 2021 ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jangan jadi senator. Terima kasih.